لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya telah ada bagi Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah dan kedatangan hari akhirat. Tidak banyak menyebut nama Allah. Yang hormati dan dikasihi Imam Ketua Masjid, tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah maghrib yang insya-Allah semua kita dirahmati, diberkati oleh Allah Taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kesempatan kepada kita pada malam ini kita dapat solat maghrib berjemaah. Insya-Allah kita berazam lagi untuk solat Isya berjemaah. Dan sambil menunggu solat Isya ini, biasa kita solat sunat, kita mengisi masa dengan duduk bagi i'tikaf insya-Allah boleh pahala, dan kita mendengar sedikit pengajian dan ma'rifat insya-Allah, di mana yang biasa dilakukan di masjid ini, dan insya-Allah kita berusaha untuk terus istiqamah menghadiri majlis ilmu macam ini, sebagaimana yang selalu kita sebut, harus saya sebut, inilah amalan para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka tabalik sehingga Aisyah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bersama tuan-tuan bila saya pula. Kebetulan kita dapat telefon, kita tahu dia tengok hari ada orang jual. Alhamdulillah, banyak aktiviti masjid yang kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, kita sambung kuliah hadis. Saya petik hadis dalam Sahih Muslim, walaupun tidak ambil susunan, tapi semuanya saya ambil daripada hadis dalam kitab Sahih Muslim. Maknanya bila kita baca hadis ini, kita tidak membahaskan lagi tentang darjat hadis ini, tentang diterima atau ditolak. Sahihnya hadis ini kita tak bincang lagi, disebabkan saya ambil kitab ini, hadis ini dalam Sahih Muslim. Sebagaimana yang dah kita telah kaji kuliah-kuliah kita yang lalu, bahawa ulama hadis sepakat bahawa hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dikatakan semuanya sahih belaka dan tak perlu dipertikaikan lagi. Walaupun ada satu dua yang disebut ditikai oleh ulama hadis, tak apalah, dia tidak mencacatkan kesahihan Bukhari dan Muslim. Itu lazimlah kerana mereka pun manusia biasa, bukan Nabi, bukan maksum. Itu kelemahan-kelemahan itu bukan disengajakan, tetapi sebagai manusia biasa, walau macam mana pun sedikit yang diragukan itu tak sampai pun 3-4, tak sampai pun menjejas, tidak menjejaskan, tidak menjejaskan kualiti Sahih Bukhari dan Muslim. Tak menjejaskan, mempertikaikan hadis Sahih Bukhari
Jadi pada malam ini seperti saya baca kitab Tanwir Syarah Sahih Muslim, tapi hadis berkenaan dengan amalan biasa kita yang kita selalu buat tiap hari berkenaan dengan makan, berkenaan dengan makan, makan yang bila kita doa kepada Allah, ketika kita doa kita kata bismillah, berkatan bismillah itu sebenarnya bukan hanya terhindar daripada makan syaitan, tapi juga sebenarnya ada barakah ini wallahu a'lam, cukup dan juga menjadi benda yang baik untuk diri kita. Dua hadis tentang makanan pada malam ini. Hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid qala fanafilat azwaj al-qawmi qala hatta hamma نخل بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها فقال ففعل قال فجاء ذو البر بتمره فقال مجاهد وذو وحكوات جنوات فقلت وما كانوا يصنعون بالنوات قال كانوا يمصون ويسربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى مال القوم أولهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita ada benda maklum seperti Abu Hurairah ini itu sahabat Nabi yang sentiasa bersama Nabi, yang dia dikatakan ahli sunnah. Ahli sunnah ini gaya macam tak ada kerja, makanan lalu mengharapkan pemberian orang di masjid Nabi. Ramai ahli sunnah, yang duduk di situ, yang mereka mengharapkan belas kasihan daripada jemaah yang kerana mereka ini susah, orang banyaknya memang datang kerja, tapi Abu Hurairah ni orang biasa juga, orang biasa saja, tapi dia rajin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi. Dia ikut ke mana saja Nabi pergi, kerana dia tak ada kerja, dia ikut bersama Nabi ke mana saja Nabi pergi, dan dia ikut Nabi. Sejarah mencatat bahawa dia bukanlah di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Dia boleh dikatakan itu usia Nabi sempat bersama Nabi lebih kurang 3 tahun saja. Walau macam mana pun dia sebenarnya rajin, kemana saja nak pergi dia ikut, dan dia banyak ambil hadis-hadis daripada sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu dalam sejarah hadis, dia di antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun golongan Syiah, golongan anti hadis pertikaikan ataupun tak terima
Dan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah termasuk apa yang kita baca ini, Abu Hurairah cerita, dia kata, kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kami kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan itu kehabisan bekal, hingga mereka bermaksud menyembelih unta pembawa barang. Jadi boleh cerita satu ketika kami bersama Nabi dalam perjalanan, tak cerita jalan pergi ke mana, tapi habis makanan, habisan bekal, makanan habis hingga bincang-bincang nak sembelih untuk itu tak ada unta lain untuk bawa bawa barang-barang lah. Jadi kalau sembelih unta tu barang-barang nak bawa macam mana? Kalau tak sembelih lapar. Ini cerita Abu Hurairah. Hingga lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, kalau sahaja engkau mengumpulkan bekal orang-orang yang masih tersisa, kemudian engkau berdoa kepada Allah atas bekal itu. Jadi Umar kata, wahai Rasulullah, kita tak ada bekal, kita habis bekal cadangan Umar. Umar ini suatu orang yang sangat ke depan, dia punya pandangan sejarah dan Umar. Dia nampak dan dia tak berasa bimbang dalam banyak kes. Bahkan Nabi SAW pernah sebut, kalaulah ada Nabi selepas aku ni, kalaulah Nabi kata tak berlaku lah begitu, kalaulah ada Nabi lagi selepas aku ni, tak ada orang lain melainkan Umar. Itu pengiktirafan Nabi SAW terhadap Umar Al-Khattab, seorang yang jauh pandangannya, dan ada ketikanya pandangan dia ni mendalui wahyu. Bukan makna wahyu Allah dia wilayah depan daripada wahyu, dah wahyu nak turun, Allah Maha mengetahui, tetapi pandangan dia seolah-olah boleh menegak wahyu akan turun. Macam ni contohnya dalam peristiwa Arab di tanah Allah latang minggu terus nak semayang dengan mabuk ketika nak semayang. Kemudian Allah kata satu hari nanti pasti dia kata Allah mesti akan diharapkan. Tak berapa lama selepas tekankan Umar turun ayat Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Turun ayat memang haram. Begitulah juga dengan isu tawanan perang, Badar. Isu tawanan perang yang Umar kata bunuh je pokok ni, tawanan ni, sebab pokok ni memang terang-terang lawan Islam, terang-terang musuhin Nabi. Tapi Nabi dengan Abu Bakar agak berlembut dan juga untuk menukar dengan tebusan, penebusan tawanan perang ni. Supaya daripada itu turun ayat Quran tegur Nabi dan membenarkan pandangan saya Umar. Dan beberapa kisah yang lain lagi yang menceritakan tentang kelebihan Umar. Dalam kes ini Umar bila tengok makanan sikit, makanan tak cukup, Umar kata, Umar bagi cadangan kat Nabi, bagaimana kalau makanan yang berada seorang sikit tu kita kumpul. Kalau makan seorang sikit kita lapak belakang tak cukup. Umar kata kalau kita kumpul dan Nabi doa bagi berkat, boleh tak? Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan saranan Umar itu. Lalu datanglah orang yang memiliki gandum dengan gandumnya, pemilik kurma dengan kurmanya,
Mujahid menambah, pemilik biji membawa bijiannya. Aku, ini perawi hadis, bertanya, apa yang mereka berbuat dengan biji itu? Mujahid menjawab, mereka menghisapnya dan mereka minum air pada biji-biji. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan sehingga penuhlah kaum itu dengan bekal mereka. Pada waktu itulah Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, bahawa aku adalah utusan Allah. Seorang yang bertemu dengan Allah membawa dua syahadat, itu tanpa meragukannya pasti masuk surga. Itu kisah. Jadi cerita bila Nabi doa, maka cukuplah. Bila Nabi doa dengan doa permohonan doa kepada Allah Taala, makanan tak cukup, itu pun boleh makan dan kenyang belakang. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain daripada Abi Saleh, daripada Abu Hurairah juga, ataupun daripada Sa'id berkata, pada waktu perang Tabuk, kaum muslimin diserang kelaparan. Ini juga. Mereka berkata, wahai Rasulullah, andai kata engkau memberi izin, kami dapat menyembelih unta, memberi minum, lalu kami makan dan kami ambil minyaknya. Rasulullah kata, lakukanlah. Tetapi Umar datang. Ketika ini riwayat dalam bentuk perkataan yang lain. Kini Umar kata, wahai Rasulullah, jika engkau melakukan hal itu, maka tunggangan akan menjadi sedikit. Sayyidina Umar tak setuju pula tadi, sebab bila ini tunggangan tak ada lah. Perang Tabuk ni, kisah kita baca kisahnya. Perang Tabuk ni perang menentang kerajaan Romawi, yang dilakukan pada musim Marau, yang padahal orang Islam agak sukar pada ketika itu. Kami minta sumbangan sampai kenderaan satu bunta pun naik 3 orang, macam tu lah. Jadi sukar pada masa Nabi kurang, dia sukar. Itu keadaan kesusahan orang Islam pada ketika itu. Dalam perjalanan ke Tabuk tu pula tak cukup makanan, nak sembelih unta, bila nak sembelih unta, saya memang kata kalau sembelih unta ni tak cukup lah tunggangan, nanti dah ada tipu lah pula, macam tu lah. Tetapi sebaiknya engkau memanggil mereka dengan membawa kelebihan bekal mereka, kemudian engkau berdoa bagi mereka agar sisa bekal itu berkah. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan sisa bekal tersebut benar-benar mengandungi berkah. Ini kata Umar. Jadi jangan pula saya rasa kita kumpul bekal-bekal, so Allah doa bagi berkah, insya-Allah. Ini menunjukkan para sahabat dia yakin sungguh, yakin sungguh dengan keberkatan dengan Rasulullah SAW. Mesti ada jalan keluar. Minta Rasulullah, insya-Allah Allah akan. Rasulullah bersetuju, lalu baginda menyuruh bawakan hamparan dari kulit. Setelah menggelarnya, baginda menyuruh setelah dihampar, suruh sisa makanan mereka yang bawa tubuh dan bekas kulit, maka himpun situ. Jadi hampa tak ada lah macam kita lagi bekas-bekas makanan tak ada, semua ada kulit kan, dua kulit, 4 kulit yang sama boleh digunakan, buah air ke buah makanan macam tu. Jadi hampa kulit, semua yang ada makanan tu buah lah bekas tu. Setelah mereka yang pun berdatangan, ada yang datang membawa segenggam gandum, ada yang datang membawa segenggam kurma, ada yang membawa roti. Ternyata yang terkumpul pada hamparan itu hanyalah sedikit sekali. Kumpul-kumpul tak banyak, mana pun memang tak ada. Dan ternyata sedikit sekali. Lalu Rasulullah SAW mendoakan agar menjadi berkah. Kemudian baginda bersabda, ambillah di dalam wadah kalian, ambillah seorang sedikit. Bila kumpul-kumpul sudah berdoa, ambillah seorang sedikit. Orang-orang pun mengisi wadah-wadah mereka
tinggal satu wadah pun dalam kelompok itu. Semua kami boleh tukar sikit. Semua boleh belakang. Boleh tukar sikit. Dia bagi. Kalau makan hak ada tu, orang kata tak ada lah, orang ada dia lebih. Ini bila kumpul tu sikap kita orang Islam macam tu kita bersama. Kemudian kecuali mereka memenuhi mereka pun makan puasnya dan masih meninggalkan kelebihan makan tak habis. Makan jadi satu benda ajaib. Satu benda itu bukan berkat orang Nabi. Benda boleh semasuk dimakan punya tak sedap, kenyang lah, benda tak habis lagi. Itu keajaiban yang pertama. Dan masih meninggalkan kelebihannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, seorang yang bertemu Allah dengan membawa syahadat tanpa ragu tidak bakal terhalang dari syurga. Itu kisah dalam hadis. Jadi kisah ni untuk orang Islam dia kena yakin dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam yakinlah Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita nak percaya tak cukup, kita tak percaya, kita doa pun kita tak nak yakin. Para sahabat ni keyakinan mereka luar biasa. Kemudian ni pengajarannya, kita hendaklah sentiasa bersatu hati dalam susah dan senang. Dalam susah dan senang hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi ajar, kita makan, kita bismillah. Dekat hari ini kita nak mengharapkan doa Nabi dan wafat. Jadi kita orang main peranan, kita sendiri berdoa kepada Allah. Nak cerita di sini bahawa makanan itu menjadi berkat. Banyak ada yang lain cerita makanan menjadi berkat apabila kita baca bismillah. Baca bismillah. Sebenarnya bukan makanan saja, apa saja disuruh kita baca bismillah. Kita nak tambah dengan Allah barik lana bima razaqtana wa qina azabna, tambah tak ada masalah. Walaupun sebagian orang saya dengar ceramah dalam internet, dalam YouTube pun ni dia kaitkan Allah barik lana bima razaqtana, kita baca dia kata bukan daripada hadis sahih, tak ada hadis itu di semua. Memanglah doa Allah barik lana itu daripada hadis semua, hadis yang sahih. Tapi para ahli hadis termasuklah Rasul bin Al-Jadi kata memang itu diterima, tapi dia satu amalan yang baik. Ada masalah kita amal doa sebagai doa. Jangan semua bila Nabi tak ajar ni semua pakai Abdul Bid'ah mereka. Ini satu benda yang kita kena hati-hati juga. Walaupun kita nak memurnikan amalan kita, tapi taklah semua benda yang Nabi tak ajar doa mereka. Orang praktikan saya dulu menggunakan majlis dengan baca Al-Fatihah, ini bid'ah. Semua nak jadi bid'ah mereka. Macam ni lah kita belajar hadis pun, walaupun hadis tu lemah, tapi dia amalan yang baik. Al-Bani kata amalan baik, tak masalah dia tak jadi bid'ah kerana dia bukan ibadah khusus. Doa-doa ni kita nak doa lepas semayang kan, nak doa lepas kan, nak doa mana pun tak ada masalah. Jangan kita lebih doa semua tempat. Ahli hadis yang berarti hadis pun berpendapat demikian. Kata macam kita baca kata sebelum mulakan majlis, itu satu amalan yang baik. Walaupun tidak berapa riwayat daripada Nabi mulakan majlis dengan baca, tapi Fatihah itu doa. Doa. Kita mulakan majlis dengan doa kepada Allah Ta'ala, itu amalan yang baik. Dia bukan ibadah khusus, bukan ibadah yang ditentukan macam solat, macam puasa, zakat. Ini ibadah yang ibadah umum. Kita boleh buat di mana-mana dengan berbagai bentuk. Cuma jangan melampau. Kita mulakan apa di mana salahnya kita mulakan majlis dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu minta kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Jangan jadi kerja mari dengan ceramah, mari dengan kuliah, tapi tak dapat jalan lurus, jadi smile, jadi
dia dapat laknat. Sebab tu kita minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kita semayang kita berdoa tu. Ada kata pun kita doa. Kita minta doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan tu jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Kerana walaupun majlis ilmu baik, tapi hak sesat pun banyak. Hak menyesatkan orang pun banyak. Dari ustaz jadi ustazah pun, ustazah biasanya baik, tapi oleh kerana digoda oleh syaitan nafsu itu, dia jadi penyesat orang. Bodoh, sesat lagi menyesatkan pun banyak. Tapi kita minta doa, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu, kita mengerti makna, insya-Allah Allah dengan ikhlas hati kita minta doa dengan Allah Ta'ala supaya ilmu, supaya maklumat yang kita dapat dalam majlis ilmu bermanfaat bagi kita, tak jadi orang yang besar. Yang ni ustaz juga, tapi dia lebih sakit hati kalau hati-hati jadi baik. Hati-hati pakai jadi baik belaka, pakai jadi ustaz belaka, dia sakit hati. Yang hati dia jadi gelong, dia tak lawan halal. Pak ustaz jadi gelong, dia tak sebut pun, tak sakit hati pun, tapi dia sakit hati, dia jadi baik. Dia kata ustaz Ismail, ustaz Bola. Sebab jadi lagu tu, sebab ilmu yang dia walaupun dapat doktor, walaupun pernah menjadi penceramah hebat, tapi oleh kerana sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, doa tak sampai wallahu a'lam kepada Allah Ta'ala, tapi mungkin tak ikhlas sungguh-sungguh minta doa kepada Allah Ta'ala, jadi sesat. Sebab tu kita mengaji minta doa kepada Allah Ta'ala. Saya tak salah, insya-Allah. Kita doa lah di mana-mana pun, nak kita akan. Jadi kita dapat dengan kita doa. Orang berdoa lepas sembahyang, doa lepas sembahyang. Kita tak mau doa sudah, salah. Kita tak mau doa, kita bangkit fikir. Kerana orang berdoa lepas sembahyang satu amalan yang doa ni umum, bersifat umum. Semua benda kita mengharapkan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Nabi tunjuk, hak Nabi suruh, kita ikut insya-Allah. Sebab kita agama Islam kita ni ad-din, cara hidup. Segala benda yang kita buat ada sistem, ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari tadi kebetulan saya singgah makan di satu restoran nasi kandar di Pulau kita. Makan dengan rumah saya. Kemudian depan meja rumah saya itu ada sepasang isteri India, Hindu. Yang ini dia ni makan kena siap dengan tangan kiri. Rasanya pelik rasa tengok orang makan dengan kiri. Tengok nak pelik apa? Sebab kita berasa pelik, sebab budaya kita macam tu, budaya Islam kita macam tu. Nabi suruh makan tangan kanan. Tapi dia bukan agama, dia bukan cara hidup. Dia agama dia hanya semua tu kan. Dia ada bukan peraturan nak makan tangan kiri kan. Basuh berak tak basuh berak kan. Nak kiri harta orang kan. Dia bukan ada undang-undang dalam agama. Kita orang Islam. Segala segi, segala benda yang kita buat berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan tangan kanan. Nak duduk, macam mana duduk cara Nabi, macam mana Nabi tak suka sahabat duduk dalam masjid dia bersandar, duduk bersandar tangan kiri. Lalu tu lah menongkat tangan kiri ke belakang. Nabi kata jangan duduk. Nabi kata jangan duduk. Kita duduk seperti orang yang mu'azam. Maknanya walaupun benda tu simple, tapi Nabi larang kita duduk bersandar tangan kiri ke belakang. Ada orang kata tangan kanan kiri duduk balik. Itu tak ada hadis Nabi, tapi yang hadis Nabi jelas dengan duduk. Jangan duduk, kita duduk bersandarkan tangan kiri.
tangan kiri, sama-sama duduk tangan kiri belakang tak apa. Yang Nabi larang tu dah duduk, kita bersandar tangan kiri, menongkat tangan kiri. Itu Nabi tak pergi duduk kerana syaitan suka mendahului tangan kirinya. Walaupun benda tu kecil, simple, Allah aku pun ambil kira ada hikmahnya. Ada hikmah. Benda-benda ni sepele, tapi bila kita mengaji, kita memang kita buat benda ni tak boleh, kita buat. Kita buat benda hak sunnah, boleh pahala. Hidup kita ni sentiasa Nabi duduk makan, sunnah Nabi. Nabi duduk makan sunnah Nabi. Nabi duduk macam tahiyat awal, tapi Nabi angkat satu kaki ke atas. Baru nampak tak semua, tapi Nabi duduk macam tu makan. Itu sunnah Nabi. Ahli kajian bahawa kedudukan Nabi itu meluruskan organ dalam, mencernakan makanan dengan mudah sekali. Kita buat simple saja, benda-benda tu kecil je, tapi semua benda yang Nabi buat tu ada kebaikannya, ada maksud yang tersirat. Ada benda yang dilarang, ada benda yang tidak baiknya. Sebab kita orang Islam, walaupun benda kecil, Allah nak makan dengan kanan tangan kiri, buat tu lah. Nak makan dudukkan. Kita mengaji, kita tahu. Kita buat sunnah Nabi boleh pahala free. Semua benda yang Nabi buat, yang berlaku dalam hidup kita ni, ada Nabi ajarkan. Ada Nabi ajarkan. Tidur kencing, Nabi larang. Kencing jari boleh tak? Kencing jari tak ada masalah dengan lelaki-lelaki dia. Kencing jari tak ada masalah. Ada riwayat yang Nabi pernah kencing dia bukan cerita air Nabi dah. Air kencing jari tidak air sebenarnya di tempat pembuangan sampah. Nabi larang kencing di tempat yang terbuka. Kita yang tak lagi, kita pergi tanah awam ke tanah apa, kita pergi orang lelaki cerita tu makuk tu, kita pergi. Bukan masalah dirinya, masalahnya ialah mungkin tempat terbuka, tak ada pintu pun. Hak tu hak Nabi larang. Sebab tu orang Islam kita tak galak lah. Oh, itu kita jangan kencing diri, kencing diri dengan keadaan yang tempat terbuka je tu. Kencing diri dalam hutan, dalam tandas tak ada masalah. Tidak ada larangan dalam hadis Nabi. Kencing diri makruh pun tak. Makruh pun tak. Tapi haram bila kencing tempat terbuka. Kita kencing tempat air tapi pada yang tu tempat terbuka, orang tengok direct kita. Yang tu hak Nabi larang. Nabi ketika kencing ada sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan pegang sebab dia lindung Nabi, supaya ada orang lindung kita, supaya jangan terdedah aurat kita. Itu dia punya ayatnya, dia tendang aurat kita dan nampak airnya kita. Bila kita beli, kita tak buat. Benda kecil yang kita, tapi ada berkatnya. Hidup kita ni nak cari berkat. Makan macam mana tadi? Semua benda yang Nabi buat, Nabi ajarkan kita daripada start, daripada lahir sampailah kehidupan kita hari-harian. Ikut cara Nabi, kita mengaji hadis, mengaji sirah, insya-Allah kita buat sikit-sikit ikut Nabi, insya-Allah. Semua Nabi buat, jangan anggap kecil, jangan anggap sepele. Nabi tidur khairullah, tidur tengah hari sebelum zuhur. Sunnah Nabi tidur. Dikaji oleh orang barat, pengkaji barat, memang ada kebaikannya Nabi buat tu. Bahkan dia boleh merehatkan otak seketika dan menjana balik, motivasi balik diri untuk bekerja. Itu kajian barat tak pernah disyorkan pada firma-firma di Eropah. Pernah disyorkan. Ada kita yang buat, yang dia akan berhenti rehat tengah hari dan dia galakkan para pekerjanya berhenti tidur seketika. Dia tak mengaku lah sebagai ikut sunnah Nabi di kajian yang dia buat. Kecil ya, simple kan, tidur seketika je. Tapi itu semua ada benar, ada berkatnya bila kita ikut sunnah Nabi SAW. Semua benda-benda yang kita buat, potong kuku, kecil-kecil, kita kena sepele saja, tapi ada berkatnya. Sebab hidup kita ni nak cari berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana
semua segi yang Nabi buat itu ada hikmahnya tersendiri. Dalam bab makanan, kalau kita rasa tak cukup makanan dan apa-apa, cuba buat, kumpulkan. Ramai-ramai kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, insya-Allah berkat. InsyaAllah berkat ni tak semestinya benar tak luar macam Nabi buat. Nabi buat ni satu berkat, satu lagi mukjizat Nabi SAW, berkat doa Nabi, mukjizat Nabi. Kita nak cari macam mukjizat Nabi ni dapatlah, tapi sekurangnya kita buat seperti mana Nabi buat, insya-Allah ada barakah, berkat. Kita cari rezeki yang halal walaupun sedikit. Tak semestinya berkat itu bertambah-tambah, bertambah-tambah banyak, jadi negara semakin laku. Tak semestinya. Kita buat ikut sunnah Nabi, ikut hakam agama kita, negara macam juga. Tetapi berkatnya Allah saja yang mengetahui. Kadang-kadang benda macam tu juga, tapi kita buat saja jujur, kita negara apa benda negara yang terbuka apa, kita menega jujur apa saja berkat. Kita berkat kehidupan ini tak tambah-tambah, tak semestinya berkat dengan nambahnya pada hasil perniagaan kita. Berkat itu kemungkinan Allah datang. Ada bahagian yang lain, sumber perniagaan kita itu berkat anak-anak kita jadi baik, bini kita jadi wanita soleh, berkat hasil daripada perniagaan kita yang sedikit kita cukup simpan, boleh pergi haji, itu nama berkat. Ketenangan jiwa kita Allah beri berkat. Tak semestinya berkat itu adalah menambahnya harta itu. Adalah hadis yang kita baca ini itu daripada Nabi SAW, tapi kita boleh ambil pengajaran. Kita boleh ambil pengajaran bahawa doa sebelum dilakukan kerjaan masalah yang nak makan itu berkat. Sebab itu kita makan nasi apa kan? Ambilkan ajar anak kita supaya habiskan nasi, habiskan makanan itu sesuatu. Mana Nabi kata kita tidak mengetahui yang mana yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan jatuh, sunnah Nabi yang kena, sunnah Nabi nya Nabi suruh ambil kutip balik makanan jatuh, kita bersihkan kotoran makan. Kita pakai darah, orang tengok malu, tapi tengok benda lah. Tengok benda lah, takkan mi dan bunga jatuh lantai-lantai kita tak pakai mi balik, tak ambil lah, kotor payah tak. Jadi makanan yang mampu, yang mungkinkan kita ambil dan kita bersihkan. Nabi sunnah Nabi suruh ambil, suruh ambil. Jadi kita kena buang rasa malu. Kadang-kadang kita malu kalau rasa malu ambil coklat anak kan, jatuh berselera, coklat benda kering, kita kutip ambil satu-satu boleh makan, insya-Allah. Berkat doa baca bismillah, berkat baca bismillah, insya-Allah hindah daripada penyakit. Itu kerana itu sunnah Nabi. Buat macam tu kerana ingat pesan Nabi, budi pahala kita. Jadi itu ajaran daripada Allah Nabi yang kita supaya berkat. Makanan yang tidak jatuh, yang tidak diambil, sepatutnya kita boleh ambil, kita bersihkan, dia akan menjadi makanan syaitan. Yang disuruh makanan syaitan. Benda kecil-kecil ya, makan jatuh, masuk dalam tandas, kita ada baca doa, masuk dalam tandas, baca doa, minta lindung daripada syaitan betina, syaitan yang terkata betina. Sunnah Nabi baca doa lah. Anak tutup kepala itu tak ada hadis yang suara. Aku suka kita tutup kepala itu lagi bagus. Kita baca doa. Benda-benda simple kecil je. Kita ajar anak-anak kita biasakan diri kita, biasakan anak-anak kita ajar benda-benda yang insya-Allah hidup jadi berkat. Daripada sekecil-kecil benda kita ikut sunnah Nabi SAW, hidup kita menjadi berkat insya-Allah. Bukan hanya nampak pada makanan saja, di semua segi yang kita berpakaian kita yang mampu kita pakai lagi pakai ya. Jangan kita jadi macam Fir'aun dan Qarun dan orang-orang terdahulu yang melanggar semua. Kita bukan dari satu beli baju lain lah. Kita terutama minta maaf sama orang perempuan, baju selori dua-dua hari itu baju depa je. Baju ni cukup seminggu, tak pakai
ahli Nabi dah ni itu kalau ada lain. Ada masalah apa pun itu nama terserahlah kalau tuan-tuan rasa mampu boleh bayarkan tapi kita ngajar diri kita pada sifat supaya kita beramal dengan sifat qanaah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi insya-Allah itu kita berkat. Saya ajak diri saya untuk kita bersama diri kita semua sifat qanaah. Biasanya bahwa semua benda kita ambil, kita makan, kita buat, kita tunggang, semuanya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik-baik mungkin, insya-Allah mereka juga walaupun besi khatabu itu sebenarnya semua ini adalah makhluk Allah taala. Mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca sikit ayat pasal yang ada yang baca. Dalam bulan Rajab pada bulan ke-9, hadis ini cerita satu peristiwa perang Tabuk. Dalam bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijrah dan sebelum peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini haji terakhir Nabi kerja. Itu haji perpisahan itu Haji Wada, haji yang terakhir yang Nabi buat setelah Haji Wada itu Nabi wafat. Jadi bulan ke-9 Hijrah sebelum peristiwa Haji Wada, sampailah kabar kepada kaum muslimin bahawa pasukan Romawi telah mempersiapkan diri untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW persiapkan manusia untuk menghalang mereka. Pada waktu itu kaum muslimin berada pada kehidupan yang susah, sehingga mereka hanya mempersiapkan dengan sedikit bekal yang mereka miliki. Utsman melihat kesusahan kaum muslimin. Pada saat itu Utsman telah mempersiapkan rombongan dagang ke Syam. Kemudian Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, ini 100 ekor unta dengan pelana angkutnya dan 200 uqayyah, satuan timbangan yang berbeza ukuran sesuai dengan barang yang ditimbang." Jadi peristiwa inilah peristiwa yang mencatat sejarah bahawa para sahabat perjuangan keikhlasan pada Utsman tadi. Utsman pada masa itu dia nak pergi menengok ke Syam, tengok-tengok, Nabi kata kena pergi perang, siapa yang boleh bersetujuan derma lah. Kalau kita ni nak menjaga bahawa nak pakai, jadi Utsman dah ambil bagi 100 ekor unta sebagai kenderaan memanah sekali untuk sedekah kepada tentera Islam. Bersama bantuan yang besar ini berangkatlah kaum muslimin dengan sedikit bekal yang ada di punggung mereka. Jumlah tunggangan mereka dibandingkan dengan pejalan kaki sangatlah sedikit dan jarang. Pada waktu itu musim panas dan panasnya sangat terik sekali. Panas bukan macam panas kita, panas di padang pasir, panas pada pasir, jalan kaki dan unta, kenderaan macam kita ada semua perjalanan jauh. Bersamaan dengan keadaan ini, mereka membagikan perjalanan menjadi 4 balas fasa untuk menuju ke Damsyik, sehingga sampai mereka di satu tempat yang bernama Tabuk. Damsyik di mana? Damsyik di Syria, memang Palestin dan Syria, Damaskus. Damsyik di Syria, daripada Madinah pergi ke atas Syria, bukan naik bas, bukan kata laju, tapi jalan kaki naik unta, jalan ini sangat jauh lah. Setelah mereka sampai ke tempat tersebut dan rasa dahaga sangatlah menyengat di kerongkong, mata air Tabuk yang biasanya keluar dengan deras tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Sampai di Tabuk, lakukanlah dengan harapan orang yang pernah pergi ke Tabuk itu ada sumber air, ada telaganya, ada anak sungai, tapi ada sikit saja, tak cukup dengan jumlah orang ramai. Mata air Tabuk yang biasanya keluar dengan deras tidak dapat memenuhi keperluan mereka, sehinggalah mereka harus menyembelih
minum, boleh minum. Ada rasa hanyut, ada rasa apa? Rasa aku pernah minum tahu lah. Saya tak pernah minum, tapi kawan yang pernah minum air nanti bersih, ya, sebagai. Jadi sahabat-sahabat sadarkan tentu lah bahasa sebenarnya air dalam. Tapi untuk ni kalau sekali dia minum cerah, macam tu lah. Macam kisah Nabi Soleh tentang ada kisah Nabi Soleh. Allah uji kaum Nabi Soleh dengan datangnya unta yang besar. Sekali dia sedut habis telaga. Habis telaga lepas esok, hari ni unta minum esok. Dia tak boleh minum makan esok dia minum. Hari dia guna unta tak boleh minum macam tu. Kisah ni nak cerita bahawa unta minum yang banyak. Kan dia minum air dia tapi dia simpan. Dia simpan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita fala yazuruna ila al-ibli kay takhruj. Apabila kamu tak tengok bagaimana unta Allah jadikan. Kita sebenarnya unta kalau ubah ramai-ramai kesian dia. Orang sebenarnya unta dia pilih saya tak ikat tak apa pun. Saya ada video dia tu ubah anjing. Unta ramai-ramai dia foto tak ada jari, tak ada ikat, tak ada obak. Seorang ni boleh sampai di mana? Dia ikut. Boleh unta benda yang ajaib lah. Yang Allah suruh perhatikan. Jadi dia kehebatan dia simpan air. Dia simpan air. Macam beruk tempat kita, beruk dia simpan gemuk dia tak simpan air, dia simpan makanan. Kita gemuk nak makan dia punya. Betul Allah takkah kamu lihat beruk dijadikan dak? Allah kata tidakkah? Kenapa kamu tak tengok Allah yang furu ila ibli kaifa khuliqat? Kamu tak tengok bagaimana unta Allah jadikan. Ada hebatnya. Jadi sahabat-sahabat rasa sehingga mereka harus menyembelih unta-unta untuk air yang terdapat dalam unta itu. Kemudian Nabi meminta sedikit air yang berasal daripada mata air. Kemudian Nabi membasuh wajah dan kedua tangannya dengan sedikit air tersebut, lalu mengembalikannya lagi. Maka terpancarlah sehingga manusia dapat minum dengan sepuasnya. Akan tetapi tidak berselang kesediaan bekal makanan mereka semakin menipis. Ini mujizat Nabi itu lagi. Keluarnya air. Nabi minta air, tapi selepas Nabi guna tu air melimpah ni mujizat Nabi dan keberkatan Nabi. Mujizat Nabi dan keberkatan apa hak Nabi guna. Pernah peristiwa semasa hijrah. Nabi daripada Mekah ke Madinah tu singgah di satu kemahan Ummul Ma'bad yang Nabi nak perah susu. Ma'bad kata kemah tu ni tak ada kambing yang beranak, tak ada susu semua. Nabi kata ada kambing sebelah kemah. Nabi minta izin, Nabi betina, Nabi baca doa, Nabi sapu bertelapuk susu perah sampai cukup sampai ke rumah boleh simpan. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Jadi nak cerita di sebalik mukjizat Nabi itu adalah pengajaran kepada kita baca doa, minta kepada Allah Ta'ala, insya-Allah berkah. Makanan yang dibaca berkah. Sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlupa bismillah fi awali wa akhiri. Itu sunnah Nabi, bukan kata-kata orang tertentu. Hadis Nabi yang sahih. Maka makan baca bismillah. Tengah makan tu bau teringat, lumpur aja baca bismillah awali wa akhiri. Bismillah akhir, awal dan akhir Nabi ajar. Insya-Allah berkah. Makanan kita tidak diganggu syaitan. Makanan kita tidak diganggu syaitan. Makanan yang menjadi makanan syaitan ini makanan yang tak dibaca bismillah. Tak baca bismillah, syaitan tumpang walaupun kita kata kita makan habis, tapi sebahagian yang telah diambil syaitan berkat tidak ada. Sebab tu kadang-kadang banyak kena penyakit kita tu, banyak kena penyakit pasal makanan, sumber makanan kita. Semua daripada orang buat. Orang buat dia tak kira halal haram dah, dia tak kira berkat tak berkat, dia kira duit. Nega maaf ada apa. Kalau dia nega tombiang dah dia tak kira dah mana berkata perencah siam sudah angkut daripada siam tu tak teliti dah halal tak halal tiba saja. Jadi
niatkan niat ikhlas kepada Allah SWT. Hadis semua bukan dia seorang, pasti dia pun tak berkat, orang makan pun tak berkat, penyakit pun banyak. Sama. Tentu ada mereka nombor satu lah. Orang kita mereka ni kita tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita ingat kita bukan hanya nak cari untung duit itu saja, tapi kita nak tanggung apa orang makan, terutama yang makan. Dia buka kedai-kedai makan ni banyak sikit. Kita pastikan benda yang halal, pastikan benda yang baik. Kita tak pergi makan orang bayar duit dengan kadar yang mereka harapkan kita orang Islam. Orang Islam mengharapkan masuk kedai restoran orang Islam dengan penuh kepercayaan bahawa kita nak makan rezeki yang benda yang halal, segi syarak, benda yang bersih. Tiba-tiba di belakang dapur kita buat benda itu suka tak senonoh saja, buat ikut dan saja. Kita bus spender dalam kayu dah macam-macam. Kita basuh benda atas simen macam ibu baru ni kena sembuh, uli tepung di canai tu dengan pijak kaki ya. Oh, kita tengok termutak. Tentang dapat ada WhatsApp orang kata satu roti Bengali. Roti Bengali. Kilang roti Bengali tu dia masuk roti hijau atas lantai simen, bukan tile, simen hitam dengan 3-4 orang kalau pijak kaki. Pijak dengan kaki kita makan roti Bengali sedap. Ini punya Cina telah lah. Jadi hak orang Islam dia ada tanggungjawab. Sebab tu bila kita jadi Islam, bukan hanya agama semua semayang tu saja, tapi kita tanggungjawab setiap benda yang kita buat. Kesannya, pengaruhnya, apa yang kita produk, kalau kita berniaga, kita jual ke orang, apa yang orang makan kita tanggung. Saya pernah di Kulim satu kedai mi. Tanya kedai mi siapa mi orang Islam kan? Kita ambil, kami letak kualiti lah. Dia tak cakap. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil bahawa berkemungkinan besar dia ambil hak bukan orang Islam. Kami ambil hak mi yang berkualiti. Kita tanya ambil mi orang Islam kah? Mi siapa? Kami ambil hak yang berkualiti. Dia tak beritahu orang Islam. Kalau orang yang jujur kita insyaAllah ambil daripada orang Muslim yang halal. Apa salahnya? Jadi kami pastikan yang berkualiti. Memanglah yang berkualiti yang halal tu yang bubuh datang tu gambar pun kita ada hantar ni belah utara ni typing dalam dia anjing kecil dia duduk jalan ni mana kata miu. Kita makan sedap. Tak apalah. Kalau orang lain makan tak lah. Dia makan, dia tak tahu. Dia mengharapkan kita sebagai peniaga, sebagai pemilik restoran orang Islam, semua masuk kedai memang memberi sepenuh kepercayaan pada peniaga itu supaya melakukan benda yang baik. Kita bayar dengan ni sepinggan, 3 MB, setengah, 4 MB, 5 MB kan? Dengan harapan dia orang Islam, dia produk, dia pergi makanan yang halal, yang bersih. Tengok kita mengkhianati kepercayaan orang. Kita tahu macam mana kita nak jawab di hadapan Allah SWT. Sama lah produk makanan ke apa kan? Kita dengan kira dapat untung saja, tapi untung di akhirat itu kita bagi kemudahan. Meniaga ni peluang mendapat pahala yang banyak. Kita jual, bukan kita beri free. Kita buat produk benda yang bagus, benda yang elok, bersih, halal, kita bagi makan orang. Mulai pahala, buta. Walaupun orang bayar duit kat kita. Itu sunnah Nabi. Kita jual benda yang baik, orang dapat kemudahan, orang beli dengan harga yang kita suka, dia suka. Kita dapat duit, tapi kita dapat pahala. Dia menggunakan orang kita dengan puas hatinya dia, kita dapat pahala. Pahala dia berjalan buta. Tapi kalau kita jual benda yang buruk, benda yang tak halal, yang merosakkan, kita jual di atas kepercayaan orang sepenuh pada kita, tapi kita mengkhianati dia. Dia makan, dia boleh penyakit. Dia makan, hati dia jadi kotor. Dia makan benda-benda, kita makan orang makan dia tak ada hukum, dia tak tahu, dia tak berdosa, tapi makanan tu tak kotor. Makanan tu tak berdosa, dia tak berdosa sebab dia tak tahu, dia makan kita, dia makan.
besar. Sebab tu kita buat benda yang baik. Orang mukmin dia ajar macam tu lah. Setiap benda ada peraturan hidup kita. Ada peraturan hidup yang kita sentiasa beringat lah. Menjaga cara menjaga. Kita tanam benda, tanam pokok sayur-sayur kok. Tapi orang makan Islam ni dia kira beruntung lah. Saya tengok satu video dekat China ni. Dia buat gobis daripada chemical. Kopi tu tak tanam lah. Dia buat dalam satu cecair, jadi macam gobis tu pun dia berwarna. Dia ambil lagi, dia gulung. Dia ambil pisau ni, gobis biji. Telur pun sama dari Cina. Telur pun dia buat lah ni. Telur palsu. Kulit sebiji macam telur ayam. Dia buat Cina punya kerja. Semua dia tiru. Telur ayam tu benar ni. Boleh dimakan, tapi kesan jangka panjang yang hebat. Dia buat telur daripada chemical, daripada benda-benda asing. Dia buat kuning telur. Dia buat dalam sarang jual. Tak tahu lah kita makan tahap capotiau telur betul ke telur Cina. Tak tahu. Sebab macam tu. Sebab apa jadi macam tu? Pasal tak tahu nampak. Orang kafir, orang bukan Islam, dia bukan ada atau dah ada dosa pahala. Dia kira untung dia. Tapi kalau kita pun macam tu juga sikap, dah hidup kita. Berapa ribu orang nak kita pertanggungjawabkan benda. Ayah ada video juga. Ayah apa jual ni, mereka ada mesin cucuk sayap, cucuk tekuk, cucuk bahagian supaya ayam 3-4 hari pun tak busuk. Sebab tu saya nasihatkan lah, kalau nak beli ayam, belilah kepada penjual-penjual tempatan kita yang kita kenal di proses gerak. Terus ada belilah ayam ayam Tesco, ayam di Giant tu. Itu semua samping benda Allah Ta'ala wallahu alam, kita percaya Allah dia ada sijil. Tapi sijil mula-mula lepas tu dia nak ikut suka dia. Tesco banyak kes dia macam tu. Kita beli ayam kepada orang Islam, kita semula bukan hanya sekadar ada lisensi di alam saja. Sebab bukan hanya dari sudut ayam semula tak tahu, di sudut kesihatan kita ni pun. Di sudut kesihatan kita ni, bila kesihatan tak baik, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tingkah laku kita. Kita makan benda-benda ubat bius, ubat tahan, ikan-ikan, macam mana? Orang Islam kurang memproduksi, macam ikan daripada siang, daripada ditunjuk dalam video dia cucuk. Satu dia buat awet, jenis satu lagi dia buat awet dengan ubat awet mayat. Yang kedua dia buat ikan besar-besar dia cucuk. Ada alat jarum itu dengan tali dengan cucuk benda ubat penahan. Tak tu ikan berhari-hari, berbulan-bulan mata dia elok lagi. Dia makan ubat awet mayat. Sebab apa? Sebab ada kisah yang mereka untung. Kita orang Islam jangan buat macam tu. Kita menjaga yang baik, kita buat cari benar rezeki yang halal. Semua benda akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naskip baca sekali. Majoriti mereka telah kehabisan bekal makanan dan mereka ditimpa rasa lapar sehingga mereka mengumpul biji kurma yang mereka buat seperti makanan dan meminum airnya. Dia kena lapar sangat, ambil biji kurma, mereka takut, mereka buah air, minum air, ada makanan, kata apa tak? Hal ini membuat mereka meminta izin kepada Allah untuk menyembelih unta yang mereka beri untuk mereka makan dagingnya dan mereka minum airnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau mengizinkan kami untuk menyembelih diri kami, pastilah kami akan menyembelih unta-unta kami sehingga dapat menutupi rasa lapar kami dan dapat menyimpan daging dan minyaknya. Rasulullah tidak melihat sesuatu yang dapat menyelamatkan daripada kesempatan itu, melainkan Nabi mengizinkan mereka untuk melakukannya. Nabi, walaupun Nabi orang diberi wahyu, tapi ada ketika Nabi manusia biasa juga. Dia bukan Ultraman, dia bukan Power Rangers. Nabi biasa, manusia biasa. Cuma lebihnya Nabi ini, Nabi dibimbing oleh wahyu, diberi wahyu. Nabi terhindar daripada kesalahan, lakukan kesalahan, Allah tegur itu je. Jadi ada ketikanya Nabi tahu, ada ketikanya Nabi tak tahu. Nabi lah. Kalau
Kalau macam mana Nabi lebih sebab dia dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kata boleh sembelih. Kemudian ketika Rasulullah melihat unta-unta mereka mulai diikat untuk disembelih, Umar berkata, apa yang kamu akan lakukan? Mereka menjawab, kami minta izin kepada Rasulullah untuk menyembelih. Rasulullah mengizinkan kami. Umar berkata, apa yang tersisi setelah kalian menyembelih unta-unta ini, tunggulah dulu sehingga aku beritahu Rasulullah. Jadi Umar kata, dengan daripada itu ada 9 unta lah, maka Ustaz dengan sedang lagi ikut kitanya Rasulullah. Sembang Rasulullah Ustaz. Kemudian dengan tergesa-gesa Umar menemui Rasulullah SAW setelah ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang mereka tinggalkan setelah mereka bersembelih? Kalau dia bersembelih itu apa lagi ada? Tak ada lah. Rasulullah, apa yang mereka tinggal? Rasulullah pun diam dan mendengarkan soalan Umar. Seolah-olah Umar berkata, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan perkara ini? Umar teringatkan akan peristiwa yang terjadi di Tabuk. Umar percaya akan mukjizat Nabi SAW dan Rasulullah akan turun untuk mendapatkan menyelamatkan kaum muslimin berada di tangan Nabi-Nya. Kemudian Umar berkata lagi, wahai Rasulullah, andaikan engkau mengumpulkan seluruh makanan yang tersisa, kemudian engkau berdoa kepada Allah dengan perkataan, pastilah ia lebih baik. Rasulullah SAW berdiam sehinggalah Rasulullah SAW bukan tidak mengerti maksud dan tujuan Umar. Bahkan Rasulullah percaya bahawa sekali-kali Allah akan menerima harapannya. Apabila baginda yang berharap, akan tetapi Rasulullah SAW mengembalikan keyakinan terhadap sebab-sebab kehidupan dan bukanlah kepada peristiwa yang tidak biasa terjadi menurut adat. Ini maksudnya Nabi tahu Nabi boleh buat dakwahnya, tapi Nabi nak biarkan dia survive sendiri. Jangan kira minta mukjizat saja. Tak mahu jadi macam umat Nabi Musa, tak mahu jadi macam kaum Bani Israel. Tapi sikit-sikit minta Nabi Musa katuk batu keluar air. Ada makanan minta orang langit turun makanan daripada langit. Ini tabiat kaum Bani Israel. Nabi bukan tak tahu, tapi nak ambil rasa malas nak buat macam itu. Takut orang Islam pun selalu mengharapkan benda-benda yang menyalahi adat ni, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka kufur nikmat. Begitu. Jadi semua yang ada bila Nabi tak ada, maka lagi sudah habis. Tak ada survive sendiri, tak ada berkaitan dengan alam. Jadi Nabi nak suruh survive dulu. Suatu berizinkan mereka sebenarnya. Tapi bila Umar kata mereka berjelasan itu, Nabi tahu doa dia dimakbulkan oleh Allah Taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baiklah wahai Umar, panggillah mereka untuk membawa makanan semua itu. Jadi Nabi doa macam itu. Jadi dalam peristiwa ini bila berlaku uji, Rasulullah membuatkan Rasulullah tersenyum sehingga terlihat gigi gerakannya dan sebahagian dengan kemuliaan Tuhan untuknya dan umatnya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Seseorang yang bertemu Allah dengan membawa syahadat tanpa ilmu tidak bakal berhalang daripada syurga. Jadi bila tengok Nabi doa, tak boleh makan belaka, Nabi senyum. Riwayat cerita sampai nampak gigi Nabi, dan Nabi kata makan juga seorang kenyang, alhamdulillah, syukur. Tapi Nabi bertazkirah, Nabi kata nikmat Tuhan bagi Tuhan bagi jangan macam Bani Israel macam itu. Dan ingatlah bahawa siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang mengikut petunjuk Allah, maka dia tidak terhalang lagi daripada dia masuk ke syurga. Itu peringatan. Jadi maknanya semua suka duka kita selalu ingatkan kepada khususnya keluarga kita, anak kita, bahawa semua yang kita buat ini sudah hanya syurga aku pun. Jadi sikit. Makanan yang fik hadis, apa yang dapat diambil daripada hadis ini ialah keindahan akhlak Rasulullah SAW menerima apa yang terjadi pada para sahabat berdasarkan adat kemanusiaan. Jadi apa yang dapat diambil, Nabi terima satu benda tu mengikut adat kebiasaan. Mengikut adat
sikit lain lagi kita bohong apa kan. Kita ambil hadis cerita biasa. Jangan hak menyalahi adat. Nyanyi adat tiba-tiba berubah orang lega terus. Itu dia reflect. Contohnya bila buat itu ni tahap perubatan lah. Ubah jadi benar lega terus cepat sembuh. Yang tu ada sesuatu yang tak kenal lah. Kalau kita tengok lah, kecuali jenis gangguan syaitan tu dah nak hak black ni Nabi tak galakkan. Nabi tak galakkan. Dia tengok jadi kaya sekelip mata. Labu 300 tak sampai sebulan dapat 3,000 air pelik. Nabi tak galakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit bumi pun makan masa berhari-hari. Apa sebabnya? Sebab nak benda Allah mampu buat kun fayakun, segera jadi bumi, jadi langit, jadi apa. Tapi Allah tak buat macam tu. Sebab nak bagi pengajaran kepada kita bahawa proses hukum alam tu perlu benda yang segera-segera ni bagus. Ni segera apa kan, cepat gaya ke sikit cepat gaya kan, jadi ditawar segera tak bagus. Makanan tak sedap, bubuk perencah jadi sedap segera, semua hak guna segera ni tak bagus. Jadi pandai segera, tak berhenti silat, masuk silat tu guru dia punya bisa sesat boleh silat terus, yang tu tak bagus. Sebab Nabi ajar ikut hukum alam. Dibolehkan bermusyawarah dengan imam untuk mencari maslahatan sekalipun tidak menuntutnya, dan dibolehkan mendatangkan yang lebih-lebih lagi baik daripada yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang dilihatnya ada kemaslahatan. Jadi boleh bermusyawarah, disuruh bermusyawarah. Nabi boleh ambil keputusan, tapi Nabi terima pandangan orang. Itu kita sikap kedua. Kita kena sikap bila kita ketua orang, kita jangan ambil keputusan itu kalau tak kita saja. Tapi sebaiknya kita ambil pandangan daripada orang lain. Itu pengajaran. Yang ketiganya, tindakan Umar menunjukkan atas kecerdasannya dan doa Nabi SAW yang mustajab. Yang keempatnya, dibolehkan bagi orang musafir menggabungkan makanan mereka dan makannya secara bersama-sama, sekalipun sebagian yang lain memiliki bekal yang banyak. Sebagian ulama telah menaskan bahawa perbuatan itu merupakan sunnah. Sebab itu sunnah kita bila musafir ke apa, kita gabung makanan, kita makan sekali lah. Orang tabligh buat tu makanan sekali, sebagian daripada sunnah. Kita kalau boleh buat macam tu lagi bagus. Lagi bagus kalau kita dalam musafir. Bekal dan air apabila telah sedikit, boleh bagi imam mengumpulkan apa yang tersisa bagi mereka dan memberikannya dengan rata tanpa ada memandang siapa yang banyak memberikan atau yang memakannya. Jadi sunnah Nabi bila ada bekal sikit, air ke makanan ke, sunnahnya kita kumpul bagi imam, dia bagikan. Usah ambil hati sangat, siapa dapat banyak, siapa dapat sikit, insyaAllah kita berikan. Itu kata ulama hadis. Dia sunnah Nabi. Bila kita susah makan, pergi Mekah, pergi Munah, kita berjalan kan, kita ambil. Tak semestinya perkara makanan. Kalau macam duit ringgit pun boleh kita kumpulkan, kita ambil satu persen, kita beli untuk kemaslahatan jemaah. Itu lebih baik. Bertingkah laku dengan baik ketika berbicara kepada para pembesar dan bertanya kepada mereka. Jadi kita cakap dengan imam, dengan pemimpin, kita tingkat laku dengan baik. Hendaklah para tentera tidak menggunakan tunggangan dan alat perang tanpa izin panglima perang, dan hendaklah si panglima tidak mengizinkan kecuali jika melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu atau timbulnya kerosakan yang jelas. Jadi kalau dalam situasi perang apakah, jangan menggunakan apa saja, menggunakan tunggangan dan alat perang tanpa izin. Disiplin sampai keperingkat digariskan pada ulama hadis. Berlaku begitu je, tapi pengajarannya sangat besar. Pengajarannya sangat besar dalam situasi nak pergi
menyimpulkan dari hadis ini bahawa penghapusan hukum dapat terjadi setelah dilaksanakan, karena izin pertamanya adalah pembolehan dan pembolehan adalah hukum. Syarat lalu digugurkan oleh penghapusannya. Jadi kalau kita bagi usul kalau ada satu boleh, satu tak boleh. Contohlah, satu boleh, satu tak boleh hukumnya. Macam mana kita nak ambil hukum? Tengok guru dia, tengok nas dia. Yang mana dulu? Boleh dulu ke tak boleh dulu? Kalau kata tak boleh dulu, kalau kata tak boleh dulu, mendatang pula boleh, maka hukum yang kemudian dia ambil. Dalam bab-bab lain sama. Dalam bab-bab yang lain pun hukum dia macam itulah. Para ulama mengambil kesimpulan itu, hukum-hukum nas-nas yang datang kemudian menasahkan nas yang terdahulu, nas yang sebelumnya. Hukum yang sebelumnya ni macam ulama kepada pak, ulama kepada anak angkat, kepada pak angkat, pernah berlaku dan turunnya Quran melarangnya, maka tak boleh sampai. Tak boleh lah. Banyak kes-kes yang lain. Kawin mut'ah memang pernah Nabi suruh untuk Islam berkawin mut'ah, lepas tu diharamkan kemudian didasarkan dengan kemudian buat syiah ni dia tak nasi masuk ni, dia terubah dia. Bila kita mengaji kita tahu hukum hakam Islam walaupun dia ada bertentangan, tapi kaedah fiqhiyah, kaedah yang mengambil mana-mana yang kemudian itu digunakan. Kemudian di dalamnya terdapat hujah bagi para ahli sunnah bahawa barang siapa yang wafat dengan mengucapkan dua kalimah syahadat maka ia akan masuk syurga. Penjelasan terperinci sekitar masalah ini dan berbagai pendapat mazhab berkaitan dengannya telah dijelaskan dalam kitab yang sebelumnya. Siapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, dosa banyak pun insyaAllah masuk syurga. Tetapi kalau mati dalam keadaan syirik kepada Allah, tak sempat taubat, tak ada masuk syurga. Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Allah tak ampunkan dosa syirik. Maknanya bukan tak ampunkan dia buat syirik, kalau tak ampun Tuhan tak ampun, tak. Maknanya siapa yang syirik kepada ragu hukum Tuhan, main-main dengan Tuhan. Baru ni saya tengok satu gambar yang dihantar, masuklah anak salah seorang pembesar kita, bekas menteri kita, duduk bersama-sama dengan sisters Islam, angkat sepatu, kami anak-anak Tuhan. Dia pun tukar angkat sepatu nama. Itu Kristian, kami anak Tuhan. Siapa anak Tuhan? Anak Tuhan juga. Kalau macam tu, dia rasa dia berterusan sampai mati dia tak sempat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada ampun, dia tak ada can masuk syurga. Tapi kalau orang Islam dia minum arak, dia buat dosa besar, tapi dia masih lagi bersyahadat, masih lagi takut Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengucap dua kalimah syahadat, maka Allah beri peluang dia selagi azab masuk syurga. Sebab tu kita kena jaga Melayu bangsa ni, dia takkan hilang. Orang Melayu macam mana duduk di Eropah tu atau tak hilang. Melayu kita ni pasal berjuang orang masa. Melayu bangsa ni dia tak hilang. Boleh cakap orang putih cai pun, kita tak jadi orang putih. Melayu juga kalau kita dilahirkan orang Melayu. Hak nak jaga ni iman kita ni. Ni macam ucapan orang dalam perhimpunan. Kerana inilah saya dapat kerja, kerana inilah anak saya boleh makan. Itu ucapan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pertubuhan dia lah dia boleh makan hari ini, kerana pertubuhan dia lah hari ini dia boleh hidup dengan spesial. Kerana pertubuhan dia, kerana Allah, syirik kepada Allah. Istighfar, ucap. Aku mati dulu, kerana lu mati, Allah kata kerana siapa? Kerana bukan kerana pertubuhan. Masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Sebab iman syahadah ni dia boleh datang, boleh tebal, boleh menipis. Bangsa ni satu bangsa apa pun sama sengaja Allah buat bangsa-bangsa tu. Inna khalaqnakum min
ذكر الأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Kami jadikan kamu laki-laki kau suku-suku. Sengaja Allah buat suku-suku bangsa-bangsa itu supaya kamu boleh ta'arafu. Bangsa kita tu menggoklah dengan bangsa-bangsa kita, dengan keturunan kita. Sebab Allah sengaja buat. Tak ada apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ialah yang paling baik takwa. Itu satu kisah Allah menjadikan macam takwa kita, iman kita boleh tebal, boleh menipis, boleh banyak, boleh sedikit, boleh terbang, hilang, itu saja. Sebab tu apa saja yang ada ialah takwa kepada Allah Taala, niat ikhlas dan mati dalam ucapan syahadat. Ucapan syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini hadis Nabi berkaitan dengan berkat doa Nabi, berkat doa Nabi Bismillah memberi kejayaan kepada kita semua. Malam tadi kalau ada satu dua yang kita nak tambahkan, yang kita tanya sesuatu yang boleh semua kita tamatkan. Alhamdulillah.